Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Semoga sihat dan ceria selalu. Hari ini saya bersiaran bersama saudara saya Labu bin Taulim, dan kami actually ada di pejabat kami ni. Jadi tujuannya ialah untuk report belah siang. So that malam-malam ni Labu dia nak semayang sepanjang malam. Jadi saya terpaksa lah rakam belah pagi so nak fokus semayang orang Syad. Alhamdulillah. Kita cerita. So macam mana Labu ni sihat lah? Alhamdulillah sihat. So yang ni puasa ke berapa? 24. Saya dah 24 hari ya? Saya dah berpuasa selama 24 hari. Macam sekejap tak? Kadang dah malam 23. Sebab sekarang ni dah 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir Labu. Dia tinggal berapa hari je kita puasa. Betul. Jadi saya ingat kalau kira macam kad. Jadi saya ingat kalau misalnya lah malam ni kalau Labu dapat berdoakan untuk semua umat Islam lah yang sekarang ni sedang dilanda ujian, pelbagai ujian termasuklah di dalam Malaysia pun. InsyaAllah kita doakan bersama-sama lah Labu. InsyaAllah. Okay. So Labu, apa you punya tujuan raya nanti nak pergi kat mana? Raya, saya tak adalah nak plan. So tak tahu lah, macam saya pun tak rasa nak beraya lagi. Sebab sekarang ni masih lagi COVID kes masih lagi tinggi. Kita pun takut nak beraya, nak beraya apa pun. So tak adalah macam nak beria, saya nak beraya. Sebenarnya kalau ada panggilan tu kita datang lah. Tapi kena jaga SOP apa semua. Bukan nak cakap kita tak nak sambut, kita nak sambut sebab kalau raya ni biasanya kita nak menyambut hari kemenangan sebab kita berpuasa selama 2 bulan, sebulan kan. So kita kena sambut, cumanya ala kadar lagi lah, masih lagi berjaga-jaga dan semua. Alhamdulillah abang Labu kita sangat strict. Dia dari segi kesihatan ni dia sangat jaga. Jadi itu cerita dia kan. Macam mana? Kalau cik rasa pendapat raya tahun ni macam mana? Saya rasa raya macam tahun-tahun yang sudah lah. Saya raya biasanya bersederhana je lah. Tak adalah kata over sangat, tak adalah. Biasa-biasa saja. And macam just jiran-jiran datang rumah tu. Tapi last 2 years saya rasa saya limitkan orang yang terdekat sajalah yang datang beraya kan. Sebab COVID-19. Tapi tahun ni insyaAllah ada kot orang nak datang rumah kita ni. Cuma ni kita sebagai yang menyambut tamu ni, kita pun mungkin kita pesan pada tamu lah. Ya. Tapi kalau dari segi preparation, saya rasa zaman sekarang ni diperlukan, macam kita perlu berhemah sikit lah berbanding dengan tahun-tahun sebelum. Sebab mungkin kita tahu yang sekarang ni waktu pandemik, and then ada isu-isu luar negara yang kita tahu lah. Right. Orang apa semua dan isu kenaikan harga semua barangan. So saya rasa taklah perlu kita membelanjakan wang yang banyak berlebihan untuk perayaan ini. So kita kena fikir juga. Sebab baru-baru ni ada dekat government pun baru umumkan yang ada pengeluaran cadangan RM10,000 kan. So RM10,000 tu taklah kita perlu habiskan terus macam tu je. Kita kena perlu khidmat dan fikir akan datang. Sebab kita tahu macam ramai orang komplain sekarang ni dekat pasar pun harga barangan dah naik, makanan dah naik. So itu yang kita perlu fikirkan, bukannya. Tapi kadang-kadang macam yelah, kita tak dapat beraya selama 2 tahun sebelum ni. So orang anggap yang macam lepas seram kan. Orang anggap rasa macam tahun ni adalah tahun yang macam ini kali lah mesti bantai kita. Ini kali kita macam balas untuk 2 tahun punya. So tak adalah macam tu. Kita kena perlu jimat. Betul. So satu pesanan yang baik lah kita. InsyaAllah kita akan address isu ni kemudian. Cuma saya ambil peluang ni untuk terima kasih kepada semua subscriber Muslim dan non-Muslim. Thank you so much ya atas support. Walaupun tak banyak subscriber, tapi tak apa, kami very happy lah. Sebab kita bukan professional, kita amateur je, dan kami sentiasa belajar dari segi setting up video ke, buat video ke kan. Kita sangat-sangat amateur lah, amateurish. Jadi Alhamdulillah, kita thank you everybody. Terima kasih banyak. And then kalau boleh sharekan kita punya video dengan kawan-kawan jika ada benda yang bermanfaat lah kan. Alhamdulillah. Okay, just nak bagi tahu kat
siapa-siapa yang duk nonton lah kan. Kan tak tahu siapa nak nonton tapi tak cakap Ada. je lah. Ada yang betul-betul lagi senyap-senyap. Senyap kan nonton. Tapi saya terkejut juga tak ada yang hari tu ada saya jumpa seorang kan. Dia kata saya follow juga Cik Lan punya video betul. Saya terkejut lah. Malu lah kan. Kita nak buat ni untuk ni je kan, untuk specific for the young people lah basically. Tapi tak apalah, alhamdulillah kalau dia rasa dia boleh tengok, silakan lah. Anyway, just nak beritahu again, my website ni kan, walaupun saya boleh dikatakan ada lesen untuk mengajar orang buat investment dan sebagainya, saya tak nak fokuskan kepada investment. Sebab bagi saya mendapat kemewahan, kekayaan sebenarnya is all about mindset. Saya lebih suka untuk berkongsi pengalaman saya sebenarnya, macam mana nak kumpulkan harta dan sebagainya. Itu perkara sebelah lah, perkara yang tak berapa penting. Bagi saya yang paling penting ialah bagaimana nak membentuk minda ni. Yang utama ialah minda untuk cari kebahagiaan. That's the most important thing. Sebab bagi saya, kalau kita fokus dengan duit saja, belum tentu kita bahagia. Itu isu dia. Dan kalau kita terlalu fokus sangat, dan kita boleh terjebak dalam benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Jadi saya nak fokuskan first ialah contented. Jadi happiness saya tu dalam bentuk contented, dan then baru kita pergi kepada health. Sebab kalau kita banyak duit pun tapi kita tak healthy, actually pun tak membahagiakan. Jadi it's important to jaga kesihatan lah kan. Bagi saya begitulah. And then finally barulah kita tengok kat wealth. Dan wealth ni pun saya taklah nak ajar tuan-tuan dan puan, bukan nak ajar lah, kita taklah nak sharing tuan-tuan tentang stock market dan sebagainya. Saya ambil yang simple-simple, yang kami basic-basic ni yang boleh beli. Umpamanya kita ada property yang kita boleh handle kan, kita boleh invest dalam property. Umpamanya very easy to buy properties, tak perlu property yang mahal-mahal. Dan property tu itself kan, dia macam sangat mudah nak manage dan dia akan naik harga. Itu yang saya rasa nak bagi tahu ceritanya. Kalau nak kekayaan, kemewahan, there's so many investment vehicles, tuan-tuan boleh pilih. Tapi yang most important thing bagi saya ialah mindset to become wealthy. Ramai orang kata nak jadi wealthy tu mesti ada 1 million dan sebagainya. Bagi saya tak perlu. Yang most important ialah mindset tu. Jadi mindset ni lah saya nak ajak anak muda, especially mindset ada macam Quranic mindset lah. Berfikiran ke arah Al-Quran dulu. Ramai kita mungkin tak berapa nak baca Al-Quran, mungkin Quran kita dah tamat, kita baca tu mungkin primary school kan. Tapi saya punya pandangan Quran ni sebenarnya kita perlu kita perlu visit Quran tu again. Dan kali ni not just untuk membaca Quran tu tapi mendalami maknanya. Di sini saya nak share sikit, kalau aku pernah dengar Numan Ali Khan, pernah dengar? Saya sangat teruja lah. Jadi every Ramadan saya akan amalkan Ramadan mindset. Ramadan reset. Saya sudah amalkan Ramadan reset. Saya akan beritahu kat saya nak change apa habit saya pada kali ini. Jadi bulan Ramadan pada tahun ni saya ambil banyak study ceramah-ceramah Numan Ali Khan lah kan. So ceramah Numan Ali Khan ni banyak menekankan tentang Al-Quran dan pemahaman Al-Quran. Jadi saya nak galakkan tuan-tuan dan puan sekalian kan, anak-anak muda especially, sila jengah semula. Tahu jengah tak? Kedan jengah. Sila jenguk semula. Okay, Al-Quran tu buka Al-Quran yang ada translation. Kalau kita baca-baca pun bagus juga kalau baca translation, but lebih baik lagi kalau kita ada tok guru kita yang boleh mengajar kupasan ayat tu. Jadi di sini saya sarankan lah kan, kalau misalnya dapat dengar ceramah Numan Ali Khan banyak kat YouTube. Dia pun ada Bainah TV. Saya bukan kata dia punya agent, tapi saya galakkan kalau tuan-tuan dan puan kan, bulan Ramadan ni stop Netflix sekejap, stop bayaran Netflix, boleh sambung balik kalau nak bayar kan. Dia lebih kurang RM40 macam tu lah, bayar pada Bainah TV dan boleh access dia punya collection of cerita-cerita kupasan Quran dia. Bagi saya itu sangat-sangat menarik lah kan. Itu yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan sekalian. Lagu punya pandangan macam mana tentang Quran bagi anak muda? Mungkin saya rasa kalau anak muda memanglah kalau dia tahu banyak fokus kepada entertainment dan juga dia punya lifestyle, banyak kepada tu. So kalau untuk nak mempelajari ilmu agama ni, dia bukan primary dia punya ni lah, macam secondary lah, secondary priority ya, priority. So saya rasa itu juga sebab kadang-kadang kita dah macam perlu menghayati ataupun dari peringkat mulia lagi ataupun dari peringkat awal lagi
macam anak muda, supaya nanti taklah macam ada orang cakap yang macam kalau kalau pencet baru nak ke masjid. Right. Ada rasa macam tu. Betul. So kita tak naklah persepsi macam tu berlaku. So kita perlu start awal lagi untuk belajar ilmu agama. Itu pada pendapat saya lah. Tu saya rasa mengenai ilmu agama. Betul. Okey lah, so dari segi memalikan dia banyak bagi menekankan kan, bukan membaca sangat. Membaca tu bagus, kita boleh baca bagi tenang jiwa, all that is good. But maknanya, satu-satu makna tu, kalau kita contohnya, kalau kita dapat cari ayat Quran yang kita minat kan, macam kami minat, saya minat surah Al-Nas sebab dia pendek satu, tapi deep, maknanya deep sangat-sangat kan. Sebab surah Al-Nas ni sebenarnya menjadi kami punya panduan untuk kami punya perjuangan. Kalau tuan-tuan tak tahu apa perjuangan kami ni sebenarnya untuk mengajak anak-anak muda especially untuk banyak membantu orang lain, sambil berniaga ke ataupun sambil bekerja ke, kita banyak fikirkan tentang kehidupan orang susah, yang lebih susah daripada kita. Sebab bila kita banyak fikirkan pada orang yang lebih susah daripada kita, kita akan rasa bersyukur dan hati kita lebih tenang. Bukan disebabkan kita kekurangan wang, tak. Sebenarnya kita punya wang ni Allah bagi kan, memang rezeki itu telah ditentukan. Rezeki kita telah ditentukan dalam Lauh Mahfuz lagi. Kita perlu berusaha of course, tapi the point is ialah kita cuba improve kita punya rezeki. Number one, dengan mengurangkan hutang-hutang kita. Jangan belanja berlebihan lah kan. So kita fokuskan pada that one. Second thing, jangan lupa kesihatan kita juga ada rezeki lah kan. Saya nak share dalam video-video yang akan datang, tapi mungkin sebab kekangan masa tu saya tak dapat nak buka cerita lebih kan. Tapi insyaAllah lah, kalau pelan-pelan kita ni macam dari segi penjagaan kesihatan kita pun adalah rezeki. Sahabat-sahabat yang baik dengan kita, yang mengajak kita ke arah kebaikan juga rezeki. Macam saya dapat rezeki anak-anak muda ni kan, mengajak saya ke arah kebaikan, sentiasa berfikirkan tentang ni, sentiasa boleh menegur saya. Itu yang saya suka, benda-benda macam tu yang saya suka dengan anak muda yang mampu menegur orang dewasa. Saya sebagai orang yang lebih dewasa daripada dewan ni, saya kena hormat anak-anak muda. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menghormati anak-anak muda pada zaman dia dulu kan. Jadi Nabi dulu, dia kalau Muaz bin Jabal suka pegang dada, Arab dia suka pegang dada kan, dia suka pegang dada, then dia suka maknanya dia macam dia laugh, full of laugh. Okay, and then dia akan bagi Nabi akan kongsikan ilmu-ilmu lah pada anak-anak muda. Jadi kita teruja dapat benda-benda macam tu lah kan. So bila kita fikirkan tentang rezeki ni tadi, saya rasa eloklah kita fokuskan dulu tentang bagaimana kita jaga kita punya income and outgoing expenses kan. Income kita banyak ni, jangan kita over sangat, jangan kita pakai credit card berlebihan umpamanya. Bila kita boleh buat macam tu, hati kita akan dapat ketenangan. Number 2, dari segi kesihatan pula, kalau boleh kita jaga kita punya pengambilan gula. Jangan makan manis sangat, especially at young age. Sebab gula ni, dia pengambilan gula at young age boleh menyebabkan kita banyak benda-benda yang tak baiklah. Dia okey. Kan gula yang kita terlupa tadi kan, tapi dia ada effect kita punya mind minda kita. Dia panggil beta amyloid. Beta amyloid ni dah menyebabkan kenyanyukan. So rupanya beta amyloid ni telah bermula berumur 20-an lagi. Kan? Jadi kita nak, kalau boleh kita tak nyanyuk lah kan. So dementia, all that lah, Alzheimer semua tu disebabkan oleh banyak pengambilan gula. Jadi kita kena kurangkan. Ni raya-raya ni kalau boleh kurangkan minuman manis. Okey lah. Boleh cik, kalau kita pergi beraya macam ada air kosong, seorang tu macam air kosong. Betul juga kan. Satu macam menyusahkan orang tu lah kan. Beraya kan. Pelik kan, tapi boleh je saya rasa. Dia kalau nak sebudaya lah, ataupun kita mungkin minum sejerit kan, kita suruh tuang sikit je gitu kan. Okey, macam tu lah. We do our best lah masa musim raya ni, kita jangan over sangat lah dengan kita punya makan manis kan. Okay, and then dari segi mindset kita ni, habislah peluang Ramadan ni kan, untuk kita sedar balik, habis Ramadan ni syaitan akan datang. Syaitan ni sebenarnya musuh kita yang nyata actually. Dan kalau kita fikirkan balik, macam saya lah, saya ada benda-benda yang saya nak improve diri. Jadi saya kena ingat, sebelum ni ada benda-benda yang saya bermasalah dari segi akhlak saya umpamanya. Jadi saya kena sedar, syaitan tu masa dia ada, masa bukan bulan Ramadan, saya nak ubah diri tu sangat sukar. Sebab syaitan tu mengengkang saya.
Jadi saya sekarang akan start mengubahkan diri saya tu, akhlak yang saya particularly nak ubah tu, saya ambil peluang bulan Ramadan sebab syaitan tak ada. So bila syaitan tak ada, saya akan edit saya punya behaviour tu, boleh panggil edit lah, edit the behaviour sampaikan saya hafalkan step-stepnya. Okay, nanti insyaAllah kalau misalnya habis Ramadan ni kita cuba kekalkan step-step tu tadi. So kalau syaitan datang balik, bisik balik, kita cuba sedaya upaya kita untuk fight bisikan-bisikan syaitan lah. So di sini yang nak cerita pasal apa nama Ramadan mindset, reset tu, Ramadan reset tu sebenarnya untuk ubah kita punya mindset lah. Kan Labu? So Labu rasa macam mana patut tak kita ambil peluang ni untuk memperbaiki diri? Saya rasa betul lah. Sekarang macam ada orang yang ambil peluang Ramadan ni lah waktu yang kira macam kalau nak buat nanti kalau macam dari segi pemakanan ke kewangan ke. So Ramadan ni adalah bulan yang sesuai untuk start. Tapi bukanlah cakap bulan Ramadan saja nak buat benda tu. Kira macam ada orang dia nak berjimat bulan Ramadan saja. Betul bulan-bulan lain dia tak buat. Sebenarnya dia boleh carry on dia kan. Sama juga macam contohnya orang bagi sedekah makanan ataupun sedekah ni kan. Kalau kita tengok memang ramai orang bagi, tapi bulan Ramadan kalau bulan Ramadan tak ada. Bukan tak ada, kurang. Maksudnya bulan-bulan lain pun kita sambung lah. Sambung lah. Kiranya buat benda-benda kebaikan. Benda-benda baik ni kita carry on lah. Maksudnya bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita start, tapi kena sambung untuk bulan-bulan seterusnya. Macam tu yang saya rasa. Betul. Kan? Bagus. Okay, and then another thing yang kami nak cerita ni, kami actually dah launch sebenarnya dah about 2 tahun sudah kita punya buat socialpreneur sebenarnya. Socialpreneur ni kalau tuan-tuan tengok kat kita punya website DLM Tebal Falah, tuan-tuan boleh nampak lah kita banyak membantu asnaf-asnaf. Dan bukan kita saja yang bantu tau, tuan-tuan yang menderma pun sama-sama dengan kami. Kami poolkan kami punya profit, share together dengan tuan-tuan dan kita pergi jumpa asnaf-asnaf dan kita hantar barang-barang ni kat dia orang kan. Jadi these are the things yang socialpreneur buat lah. Socialpreneur maksudnya kan kita lebih fokus pada kebaikan kemasyarakatan kan. Jadi kita akan mungkin masa akan datang ni, dalam masa terdekat ni kita akan bagi ceramah-ceramah tentang apakah penglibatan anak-anak muda ataupun yang tak berapa muda pun boleh melibatkan diri dalam socialpreneur. Kita ada tips-tips yang kita boleh share insya-Allah. Kita nak galakkan tuan-tuan ambil peluang lah sebagai apa ni, umat Islam especially, ambil peluang untuk membuat kebajikan sambil dapat pahala dan dapat kita bantu siapa-siapa saja. Tak semestinya kita fokus pada kemiskinan, kita mungkin boleh juga fokus pada global issues kan, contohnya climate kan. Kat Malaysia ni mungkin tak ramai anak muda yang sedar pasal climate change kan. Sebenarnya kurang, kesedaran tu kurang. Ada semua mungkin kelompok golongan yang sedar tu sangat kecil kan. Dan susah kita dengar. Jadi kalau misalnya tuan-tuan berminat untuk tahu macam mana set up macam apa nama socialpreneur ni. Socialpreneur dia bukan NGO maksud kami socialpreneur ni dia lebih pada making money. Itu cerita advantage dia. Ada advantage. Tuan-tuan pergi buka NGO untuk membantu orang, tapi NGO ni basically dia mungkin dia tak fokus ke profit sharing lah kan, dan ada isu-isu yang NGO tak boleh buat sebenarnya. Tapi kalau sebagai peniaga kita boleh buat socialpreneurship. Maknanya dalam kita berniaga tu kita masih boleh membantu. Dan bagi saya socialpreneur sangat advantageous kalau nak buka kalau nak buat bajikan untuk masyarakat kan. Bukan saja tuan-tuan boleh menggajikan diri sebab we are doing business at the same time, tapi pada masa yang sama tuan-tuan boleh gunakan syarikat tadi untuk membantu orang lain atau untuk membantu mengubah behaviour kan. Contohnya kita boleh gunakan syarikat untuk mengubah behaviour orang buang sampah. Cuma kena ada idea dan kreativiti lah. Di sini kami mungkin akan sharekan information ni dalam masa tahun inilah, insyaAllah kita buat sikit-sikit. Kita akan share kita punya pengalaman-pengalaman macam mana kita conduct kita punya socialpreneurship ni. Dan ada kebaikan kalau kita bercerita tentang socialpreneurship ni, kita akan dapat satu jenis ketenangan. Ketenangan ni sebenarnya banyak datang berdalaman, disebabkan oleh hormon tadi. Dan sebenarnya hormon ni macam dopamin, oksitosin, those are the hormones yang dirembeskan apabila kita membantu orang. Jadi Allah jadikan hormon tu rupanya untuk bagi kita happy. Tapi bila kita tak membantu orang lain,
maka hati kita kurang tenang disebabkan benda-benda itu. Mungkin kita ada banyak gangguan-gangguan lain mungkin yang menyebabkan kita tak berapa tenang. Tapi salah satu cara untuk mencapai ketenangan selain daripada membaca Quran dan sebagainya, kita boleh juga membantu orang lain. Simple thing lah. Kadang-kadang kalau kita membantu orang lain juga, tayar pancit ni contohnya kan, kita berhenti, kadang-kadang kita happy to help tau. Dan after kita help, kita rasa seronok kan dia tu kan. Jadi these are the things yang kita boleh boleh usahakan dengan lebih gigih lagi. Maknanya kalau kita nak membantu lebih ramai orang, caranya ialah bukan buka NGO, tapi buka socialpreneur. Maknanya profit tu tadi kita share, of course dah profit tak besar, profitnya mungkin 5%, tapi itu saja dah cukup bagi kita untuk membantu orang lain. Di sini yang saya bagi tahu kelebihan socialpreneurship berbandingkan dengan NGO. NGO mungkinlah dia ada mengambil sedikit wang yang dibenarkan untuk dia manage diri dia orang lah kan, manage NGO dia orang. Tapi the point yang saya nak bagi tahu ni ialah bila kita boleh menggunakan socialpreneur itself, insya-Allah kita lebih close dari segi accounting. Sebabnya bila kita berniaga, kita kena submit account kat LHDN. Jadi di situ kita kena ada tax auditor dan sebagainya. Maka kita akan lebih close. Saja bagi tahu kepada anak-anak muda lah. Salah satu, bukan kata tu saya buka NGO, boleh buka je lah. Tapi bila kita buka socialpreneur, kita boleh set the profit margin tu berapa, 5% ke 10% ke, typically not more than 12%, 15% lah kan, of the profit margin. Sebab kita socialpreneur, bukan kita nak pakai Mercedes dan sebagainya. These are the things yang bagi saya kita boleh fokuskan kepada kebahagiaan hanya dengan mengambil sedikit profit from the products ke, from the activities ke dan sebagainya. So kami amat teruja lah kalau tuan-tuan berminat, kalau kita nak bagi free talk ke kan. Atau tak dengar bunyi bising ni, siang hari ni memang office kami ni tepi jalan kan, menghadap jalan raya. Kalau tuan-tuan lalu depan office di Ipoh ni, boleh kenal office kami yang mana satu kan. Jemput dah datang ke Ipoh nanti bila boleh singgah ke office kita. So ceritanya itulah, kami berhajat untuk berkongsi pengalaman kami sebagai socialpreneur sebenarnya. Okey, saya tak berhajat nak cerita panjang-panjang pasal kita masih di bulan Ramadan. Masih macam labu macam putih ya. Awal lagi 11. Ini pukul 11. Awal lagi. Itu ceritanya. So, apa nak bagi ucapan apa ke? Untuk saya tak ada nak kata apa-apa. So, kalau siapa-siapa yang ada pesanan untuk orang yang kat luar, kalau beli belah tu jaga-jaga lah Shopee kalau ada orang kan. So kita raya-raya juga Shopee juga, takkan kita nak raya demam depan. Right, betul. Itu je. Okay. Itu saja pesanan saya. Baik, okay Lembu, so thank you so much. Saya pun pesan saya ialah ambillah peluang bulan Ramadan ni untuk the last berapa hari, 9 hari ni last 9 days ni, 10 malam terakhir ni kita try to ambil peluang ni untuk minta doa kepada Tuhan. Doakan untuk kami sekali lah kan, jangan lupa kita ni bersaudara kan, Syekh. Kita sama-sama doakan umat Islam antara satu sama lain, insya-Allah. Semoga Allah membantu kita dari segala segi. Okay tuan-tuan dan puan, so thank you so much for your time, really appreciate it, and semoga dapat meneruskan ibadat pada malam insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.